Surah ke-28 Surah Al-Qasas diturunkan di Mekah selepas Surah Asy-Syu'ara dan Surah An-Naml antara tahun 6 hingga 10 kenabian Rasulullah SAW. Ketika surah ini diturunkan, terdapat pertembungan yang hebat antara Rasulullah SAW dan orang Quraisy kafir. Surah ini mempunyai 88 ayat dan mengambil namanya daripada ayat 25 di mana terdapat perkataan Al-Qasas yang bermaksud cerita atau kisah. Surah ini memberikan keterangan terperinci tentang kisah Nabi Musa AS daripada kelahirannya sehingga baginda menjadi Nabi. Surah Al-Qasas memberitahu Nabi Musa AS berdepan dengan dua situasi. Pertama, Nabi Musa ketika itu berhadapan dengan kaumnya Bani Israel yang sudah kenal Allah dan tahu Islam melalui nabi-nabi sebelum ini. Tetapi atas kesilapan fahaman mereka, Nabi Musa dihantar Allah SWT untuk membetulkan kesalahan-kesalahan kaumnya. Kedua, dalam masa yang sama juga, Nabi Musa AS juga disuruh Allah SWT untuk memberi dakwah kepada bangsa Qibti atau Qops yang diketuai oleh Fir'aun. Apa yang menarik, dalam dua surah sebelumnya pula, iaitu surah Asy-Syu'ara dan An-Naml, Nabi Musa juga disebut dalam beberapa peristiwa seperti berikut. Surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga 68, surah An-Naml ayat 7 hingga 14. Ketiga-tiga surah Asy-Syu'ara, An-Naml dan Al-Qasas bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kisah Nabi Musa dari pelbagai sudut. Mengapakah surah Al-Qasas diturunkan? Kisah Nabi Musa AS diberitahu dalam surah Al-Qasas adalah sebagai analogi supaya dapat dipelajari Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi persekitaran sembahan pagan berhala Mekah ketika itu. Pendengar-pendengar surah ini akan dapat membandingkan antara keadaan yang berlaku ketika itu di Mekah dengan keadaan yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Antara lain, kisah Nabi Musa ini telah umpamanya memberitahu bahawa pertama, Allah mampu melaksanakan apa sahaja yang dia kehendaki sehingga Allah susun orang yang memusnahkan Fir'aun yang berkuasa itu dibesarkan di rumahnya sendiri. Kedua, kenabian itu diberi Allah SWT dalam keadaan Nabi itu sendiri tidak tahu langsung yang mereka akan menjadi Nabi. Ketiga, Allah menghantar seseorang Nabi itu berjuang tanpa tentera dan perisai atau kekuatan yang jelas di belakangnya. Keempat, di dalam dakwah perlu ada keberanian serta kesanggupan untuk menanggung segala kesusahan di dalam menyampaikan tauhid. Kita perlu juga ingat, penceritaan Rasulullah SAW melalui surah ini mengenai satu sejarah 2000 tahun dahulu dengan ketepatan sedemikian adalah bukti kenabian baginda. Ini kerana baginda buta huruf, malah penduduk kota Mekah tahu Rasulullah SAW tidak mempunyai akses kepada mana-mana sumber maklumat seperti yang dinyatakan. Selain itu juga, surah ini juga memberitahu mengenai Qarun yang taksub dunia. Kita disuruh menjauhi membuat kerosakan di muka bumi ini kerana jika tidak, kita bakal mendapat akibat yang sama seperti Fir'aun dan Qarun. Bahawa hidayah itu hanyalah daripada Allah SWT. Seperti ayat 56 mengenai Abu Talib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW yang meninggal dunia tanpa memasuki Islam. Bukti-bukti tauhid kebesaran Allah SWT seperti kejadian siang dan malam. Kandungan 1 hingga 13. Kisah Nabi dihanyutkan dalam sungai, dijumpai Fir'aun dan dicari semula kakak Musa. Musa dikembalikan kepada ibunya seperti yang dijanjikan Allah SWT.
Ayat 14 hingga 21. Kisah zaman muda Nabi Musa AS membunuh seorang lelaki. Ayat 22 hingga 28. 10 tahun Nabi Musa di Madian dan perkahwinan Nabi Musa. Ayat 29 hingga 35. Percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengangkatannya sebagai rasul untuk menghadap Firaun. 36 hingga 42. Allah membinasakan Firaun dan ketua-ketuanya tetapi menyelamatkan Bani Israel. 43 hingga 50. Kemusnahan generasi-generasi terdahulu sebagai pengajaran. Ayat 51 hingga 55. Orang Yahudi dan Kristian yang sejati akan mengakui kebenaran Al-Quran. Bukti Islam wujud sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. 56 hingga 60. Nabi tidak boleh memberi hidayah, seseorang akan memeluk Islam. Hanya Allah yang memberi hidayah. Allah tidak akan hantar bala selagi tidak ada rasul atau nabi dihantar untuk memberi amaran kepada golongan itu. Ayat 61 hingga 75. Bukti-bukti tauhid Allah supaya mereka berfikir. Ayat 76 hingga 82. Kisah Qarun yang mengejar keduniaan dan melupakan akhirat, diberi azab semasa di dunia lagi. 83 hingga 88. Al-Quran adalah rahmat Allah. Jangan beri sesiapa memalingkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين